Selamat datang kembali ke rancangan Rampai Pagi. Kami siarkan secara lintas langsung dari Studio 4 Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei Sungai Akar. Jadi tanpa membuang masa lagi ni, atau kita ingin terus saja untuk mengikuti segmen ceramah Ramadan Bulan Mulia pada kali ini. Topiknya kita bawakan Al-Quran Mukjizat Agung. Di sebelah kiri saya sudah pun hadir narasumber kita yang mulia Tuan Haji Badaruddin bin Haji Basar. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi topik kita pada hari ini memang sangat bertepatan lah dengan nuzul Al-Quran 17 Ramadan 1445 Hijrah, Al-Quran Mukjizat Agung. Mungkin dapat Tuan bagi mukadimahnya, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kemarin kita ni di malam telah mulai menyambut nuzul Al-Quran. Alhamdulillah ini tonton ini adakan untuk memperingati dan mengagungkan lagi mukjizat yang agung yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW, itu Al-Quran. Baik, dia sebut Al-Quran, terbayang kata ni kalau di Brunei kata ini macam-macam jenis-jenis Al-Quran itu. Artinya ini perlu kita hormati dan ingat kerana di kandungan dalam Al-Quran itu adalah kalamullah, artinya perkataan Allah, kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, dan siapa yang membaca Al-Quran itu akan diberikan pahala. Ini artinya Al-Quran itu adalah mukjizat agung kepada Rasulullah SAW. Al-Quran ini turunkan selama 23 tahun. 13 tahun di Makkah dan 13 tahun di Madinah. Ada mengikut beransur secara beransur-ansur. Indah menumpuk sekaligus. Ia ikut beransur-ansur sedikit-sedikit mengikut keperluan, mengikut perintah Allah SWT, dan juga mengikut ada teguran ataupun ada orang hukum hakam, dan juga kisah-kisah mengenai dan pengajaran yang perlu diambil daripada kehidupan umat-umat yang terdahulu. Dan turunkan Al-Quran ini dia bertepatan pada zaman pada masa itu masyarakat Arab kufar masa Quraisy itu adalah tersebar ataupun orang kebiasaan sudah orang mengagungkan syair. Dan suka syair, bersyair-syairan yang seperti ini. Bila turun Al-Quran, orang dipercaya bahawa ini bukan adalah adalah ciptaan Muhammad, tapi untuk melawan hujah bis orang itu, Allah SWT menurunkan dalam Quran itu ada beberapa ayat mencabar orang yang mencabar kaum Quraisy pada masa itu, supaya mendatangkan, kalau kamu bandar percayanya, kamu mendatangkan sebanding dengan Al-Quran ini. Orang kebilangan dengan syairan ni, pandai, orang segi bahasa Arab apa ni. Allah cabar supaya mendatangkan satu Al-Quran, semacam Al-Quran ini. Orang dah mampu. Artinya orang dah kalah ni untuk melawankan itu. Dan akhirnya Allah cabar lagi kurangi 10 surah sajanya. Orang pun dah mampu, dan akhirnya satu surah saja Allah minta supaya orang mendatangkan satu surah untuk melawan Al-Quran ini. Artinya orang dah mampu. Artinya di sini menunjukkan bahawa Al-Quran ini adalah kalamullah. Ini perkataan Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang sebagai panduan kata ni, panduan hidup kata ni, dan juga dalamnya itu terdapat juga macam-macam orang pengajaran, dan juga sebagai ubat kata ni, dan juga mengandungi segala kebaikan. Dan kata ni selaku umat Islam perlulah kita ni orang menjaga Al-Quran ini, kerana Allah SWT juga berfirman juga mengenai dengan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurut Al-Quran ini, dan pastinya kami akan menjaga Al-Quran ini sampai hari kiamat. Artinya kerana kadang-kadang ada timbul isu-isu yang orang penambahan Al-Quran, tapi Allah SWT berjanji akan menjaganya ke depan, insyaAllah. Wallahu a'lam. Ya, itu cara mukadimahnya. Ya, mukadimahnya Al-Quran Mukjizat Agung pada kali ini memangnya orang sebab itulah ia dikatakan mukjizat, untuk melemahkan bagi mereka siapa yang mencabar. Datangkan sesuatu yang sama. Tapi mungkin pada bulan Ramadan ini pastinya ramai juga yang akan mengadakan majlis tadarus, khatam Quran dan sebagainya. Tapi adakah mereka tahu apakah kelebihan-kelebihan membaca Al-Quran pada bulan yang mulia ini? Jadi mungkin dapat Tuan kongsikan, silakan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih rekan penyampai. Bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, kerana dalamnya diturunkan Al-Quran, dan juga segala amalan kita ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat ya kelebihan Quran. Al-Quran sudah mempunyai salah satu mukjizat, dan juga yang mempunyai kelebihan-kelebihan, dan juga segala apa yang kita dibaca daripada Al-Quran itu kita akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat yang pertama, orang yang membaca Al-Quran akan mendapat syafaat ataupun pertolongan pada hari kiamat nanti. Ini bertepatan dengan bertepatan dengan hadis baginda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kamu akan Al-Quran, kerana
Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat sebagai penolong kamu. Dan lihat seperti yang tadi pelajari bahawa di akhirat nanti kita ni seorang orang banyak. Ini terpikirkan rumah kata ini terpikir tu. Harta benda kita ini terpikir. Keluarga kita ini terpikir. Kita ni seorang sendiri yang memikirkan diri kita ni. Kemana ku tujuan ni sekarang ni. Dalam kesunyian itu akan datanglah Al-Quran untuk menemani kita ni dan juga sebagai penghibur kita ni supaya orang memandu kita ni supaya orang kita ni akan menuju ke tempat yang baik-baik di dalam pada ketika itu. Artinya sebagai penolong pada hari kiamat. Dari penolong lain kecuali dalam Al-Quran ini kita ni banyakkan baca Al-Quran, insya-Allah ia akan mendangani kita ni pada hari kiamat nanti. Dan juga yang kedua ialah segala bacaan kita ni akan dilipat gandakan pahalanya. Satu huruf akan dibalas kepada 10. Seperti mana hadis baginda Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nabi SAW, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, baginya 10 kebaikan. Aku ni mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif itu bukan alif lam mim itu bukan satu huruf. Adapun alif itu satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim, kata ni kan diberi pahala 30 pahala. Kalau baca alif lam mim kan satu orang apa ni alif lam mim dalam 2 second saja. Tapi jangan terbawa orang kata ni orang kan maksa ber 30 saja alif lam mim tadi baca banyak. Artinya kita ni apatah lagi dalam Ramadan ini kita luangkan masa kerana bacaan kita itu kan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bacalah semuka, insya-Allah. Semuka lebih kurang dalam 7 minit ke 10 minit. Kerana untuk pencet Facebook ada masa kata ni. Ada balasan ya Facebook, TikTok, apa lagi kerangan ni. Ada masanya, tapi buat agama yang pahala ni lambat sedikit. Artinya kata ni nantilah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita ni menguji iman kita ni. Adakah kita percaya dan juga akan merebut pahala ataupun perlu ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan membaca Al-Quran. Dan antaranya lagi orang yang membaca Al-Quran akan mengangkat derajat ibu bapanya. Artinya orang yang membaca Al-Quran ini akan mengangkat indung bapanya pada hari kiamat. Kerana apa? Dalam satu hadis mengatakan barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka Allah akan menganugerahkan pakaian kebesaran mahkota kepada kedua ibu bapanya pada hari kiamat yang cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari yang menyinari rumah-rumah di dunia. Maka apakah pendapat kamu tentang orang yang mengamalkannya? Tentu lebih baik daripada itu. Artinya orang banyak membaca, ia akan menugerahkan kepada mengangkat derajat pada ibu bapanya pada hari kiamat nanti. Artinya kita ni pun menganang-anang indung kita ni lah yang mengajar kita ni dulu membaca Quran, mulai mengaji apa itu ini dan cuma tertani ke kelas-kelas mengaji apa itu ini. Kata ni balas dengan baca Al-Quran, kata ni akan mengangkat derajat seseorang ni pada hari kiamat nanti, insya-Allah. Jadinya luangkanlah masa kita ni untuk baca Al-Quran, apatah lagi pada bulan Ramadan ini, ambil masa kalau boleh sehari itu baca. Hari-hari baca. Ini perlu banyak. Kalau banyak lagi baik. Artinya kalau yang baik ini yang Nabi SAW yang perbuatan ataupun amalan yang berterusan walaupun sedikit. Artinya Al-Quran inilah kita yang tadi pegang, tadi amalkan, jadikan sahabat dan juga sebagai orang kita ni penolong kita ni pada hari kiamat nanti dan juga Al-Quran inilah orang sebagai penenang hati kita ni. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingati Allah dan membaca Al-Quran hati ini menjadi tenang. Susah hati jangan buat hal lain, bawa Al-Quran. InsyaAllah. Sekiranya Ustaz ya, kalau ada yang membaca tu, kita ni tahu seperti yang Ustaz yang kongsikan seperti tadi, perlunya setiap hari kita ni membaca. Sekiranya dalam keadaan terpaksa, jadi bagaimana pandangan Ustaz sendiri? Maksudnya terpaksa? Ya, kadang-kadang macam kita ni kan ada yang macam sudah terasa malas untuk membaca dan sebagainya. Tapi kita ni tu sebenarnya mau macam misal kata ibu bapa menyuruh membaca Al-Quran, kadang-kadang rasa malas. Jadi macam yang baca tu terpaksa. Tapi adakah yang lebih baik daripada kita ni langsung nak membaca? Okey. Pandangan Ustaz lah. Kalau bagi saya, yang apa yang walaupun kita yang dipaksa untuk membaca oleh bapa itu suruhan daripada undang bapa kata ni, undang kebaikan kata ni. Tadi membaca tu tadi berpahala dan juga sentiasa berpahala juga walaupun terpaksa dengan membaca tu. Tapi itulah yang orang menyahut daripada mentaati ibu bapa. Sebab itu tadi kan dengan membaca tu pun kita akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah yang tadi dalam rumah kita ni itu mesti baca Al-Quran. Jangan jauh daripada Al-Quran. Kerana apa?
dengan membaca Al-Quran, rumah kita akan bercahaya. Rumah kita akan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menempiaskan pahala itu kepada rumah kita ni, ketenangan dalam rumah kita ni. Kalau dibacakan Al-Quran dalam rumah kita itu, seolah-olah kita itu nyorang pak Gelap sadau. Kita ni nyorang kerana biru buah. Sadau. Itu jauh dari rahmat Allah tu bah. Kalau kita baca Al-Quran, malaikat rahmat akan turun masuk rumah kita ni, memberikan ketenangan dalam rumah kita ni, dan juga penuh rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya banyakkan baca Al-Quran, ajarkan anak-anak kita ni juga untuk baca Al-Quran. Untuk kebaikan kita semua, insya-Allah. Ya, itulah yang kita harapkan bersama ya. Mudah-mudahan dengan ibadah kita membaca Al-Quran yang ini bukan sahaja memberi manfaat untuk diri kita ni, tapi menaikkan darjat kedua ibu bapa kita ni, malahan pahalanya pun dapat disedekahkan kepada mereka yang telah pun pergi, dan juga terutama sekali dapat menjadi kebaikan untuk diri sendirilah. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan pada Tuan Ustaz sudi untuk mengongsikan berkenaan dengan Al-Quran Mukjizat Agung pada kali ini. Mudah-mudahan ya bagi penonton-penonton kita ni yang menyaksikan, pastinya mudah-mudahan bermanfaat juga bagi mereka. Tapi mungkin sebelum kita berpisah Tuan, ada mungkin kata-kata terakhir, kata-kata saranan mungkin untuk mereka di luar sana, silakan. Okey. Alhamdulillah kita ni rapat dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, jangan jauh daripada Al-Quran. Al-Quran dan semestinya kita membaca Al-Quran macam itu atau lebih afdal dan berwudu. Tapi kadang-kadang ni sudah ada mobile, ada apps Al-Quran. Secara virtual sudah. Virtual sudah ada. Bukan saja baca Al-Quran walaupun sedikit. Waktu menunggu nak sekolah misalnya, ni sekolah dah cuti ni ya. Menunggu macam kira ke pasar malam ke apa, sambil menunggu pembinaan beli-beli apa itu ni, bacalah Al-Quran sedikit. Ataupun kalau anda apa yang ada dalam Al-Quran dalam diri kita ni, 3 kul semua orang faham, hafal. Fatihah ada pada Al-Quran, ataupun dikatakan baca Al-Quran dapat diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa yang ada di kita ni baca. Itulah orang jangan orang alasan payah lagi baudu, payah lagi macam mana apa itu ni apa ini. Apa yang baca yang Al-Quran tu, bangun tidur baca Al-Quran sedikit. Bangun tidur baca Al-Quran 3 kul. Itulah orang salah satunya tanya orang apa kan, jangan jauh daripada Al-Quran, kerana Al-Quran lah yang peneman kita ni, insya-Allah, wallahu alam. Betul sekali. Itulah kita cuba harapkan, di mana kita menerapkan mahabbah ataupun cinta kepada Al-Quran itu sendiri. Sekali lagi ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Ustaz Haji Badaruddin bin Haji Basar, merupakan seorang penceramah membawakan tajuk Al-Quran Mukjizat Agung.